Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutu kamu yang kamu katakan itu, kononnya boleh menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Dan orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai cara di dalam Quran untuk umat manusia daripada segala jenis contoh bandingan. Sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Baik, kita sambung tadabbur Suratul Kahfi. Dalam ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan situasi manusia ketika di akhirat. Allah katakan, wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya allazina za'amtum. Allah menyuruh kita supaya memahami situasi hari di mana Allah memanggil segala manusia dan Allah mencabar manusia. Siapa yang di atas muka bumi pernah berlaku syirik kepada Allah, Allah menyuruh manusia supaya panggil apa yang disyirikkan itu, kononnya boleh menyelamatkan mereka. Dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, kita telah bahaskan berkenaan syirik adalah satu dosa, kesalahan akidah yang menyebabkan seseorang menganggap Allah itu boleh disaingi, ataupun maksud syirik adalah mewujudkan pesaing bagi Allah. Sedangkan Allah itu sifatnya tunggal, sama ada dari sudut autoriti, dari sudut kemuliaan, dari sudut tujuan, Allah itu sifatnya tunggal. Maka yang berlawanan dengan tunggal itu dipanggil sebagai syirik. Kerap kali kita faham seakan-akan syirik ini hanya membabitkan keberhalaan secara objek. Berhala, menyembah objek lah, benda yang boleh kita lihat, ataupun memilih agama selain daripada Islam. Tetapi dalam perbahasan yang lebih terperinci, syirik ini lebih luas maksudnya. Antaranya apabila kita meletakkan tujuan kita selain daripada Allah, itu juga sebahagian daripada syirik.
Disebabkan itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan, kami memahami bahawasanya riya itu adalah syirik. Riya merujuk kepada dosa di mana kita buat satu-satu perbuatan yang baik untuk mendapatkan perhatian, ganjaran, pujian orang lain, bukan kita mengharapkan datang dari Allah SWT. Itu juga dipanggil sebagai syirik, ataupun lebih spesifik, syirik asghar, syirik yang kecil. Disebabkan itu terdapat hadis Nabi SAW. Nabi gambarkan di akhirat kelak masing-masing dibangkitkan, dan sesiapa yang di dunianya melakukan kesalahan riya, Allah menyuruh dia supaya cari sesiapa yang atas dunia dulu menjadi jadi faktor dia riya, maka minta pada orang itu pahala ganjaran. Jadi kita perlu faham syirik ini memanglah ada syirik yang besar, syirik yang kecil. Tapi syirik yang kecil itu pun implikasinya celaka di akhirat. Jadi kalau kita buat satu-satu amal perbuatan yang baik, kita mengharapkan perhatian, pujian orang lain, maka di akhirat kelak, na'udzubillah min zalik, Allah suruh kita cari orang itu. Seakan-akan Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya kamu buat baik selama ini atas dunia, kamu nak dapatkan perhatian dia, bukan nak dapatkan perhatian aku. Maka carilah dia, jangan cari aku. Dan ternyata pencarian itu pasti akan gagal, tidak berhasil. Begitu juga syuraka, iaitu mana-mana benda, mana-mana perkara yang dijadikan pesaing bagi Allah, maka Allah suruh kita cari. Disebabkan itu, hari akhirat dalam suratul Fatihah kita baca tiap-tiap kali rakaat. Surah Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, Raja pada hari agama, Raja bagi hari agama, hari akhirat. Kenapa dalam suratul Fatihah yang diprogramkan oleh Allah sebagai wirid kita orang Islam ini, Allah seringkali mengingatkan hari akhirat itu adalah hari agama. Hari agama. Kerana kita perlu jelas di akhirat kelak yang laku hanyalah agama. Yang laku hanyalah agama. Waktu itu kalau kita nak berhujah ke, kita nak beralasan ke, ataupun nilai tukaran currency ketika itu adalah agama. Currency ketika itu adalah agama. Jadi kalau di akhirat sama ada seseorang itu menyembah berhala, maka dia disuruh untuk minta tolong pada berhala itu. Berhala bagaimana nak tolong? Di dunia pun tak boleh nak tolong. Kalau di dunia menganut fahaman-fahaman yang kita boleh bahasakan sebagai keberhalaan moden, berhala pemikiran, maka di akhirat kita akan disoal untuk meminta bantuan daripada doktrin-doktrin pemikiran yang dijadikan sebagai berhala. Jadi kita jangan anggap berhala ini semata-mata sembah objek sahaja. Tapi kalau segala izm-izm itu dianut dan diharapkan sebagai gagasan yang boleh menyelesaikan masalah kehidupan kita lebih daripada Islam, maka itu merupakan konsep keberhalaan. Baik. Jadi hati-hati kalau liberal ke, yang induk, yang induk pada hari ini, pemikiran induk hari ini adalah liberal. Daripada liberal itulah munculnya feminism, muncullah pluralism, muncullah hedonism, muncul. Induknya liberal. Induknya liberal. Dia ada, kalau kita mudah nak buat pembahagian, dalam banyak ideologi pemikiran yang kita bahasakan sebagai berhala moden pada hari ini, di sana ada ideologi induk.
Antara yang induknya apa? Antara ni induknya adalah liberal. Antara yang induknya adalah materialism. Itu induk. Daripada bawah itulah muncul macam-macam. Bahkan secularism itu pun datang daripada liberalism. Maka disebabkan itu dalam ayat 50 yang lepas kita telah bahaskan bahawasanya liberalis yang pertama adalah iblis. Iblis itu jadi sesat bukan sebab dia menafikan kewujudan Tuhan, bukan sebab dia sembah berhala, tapi dia cuba meliberalkan dirinya daripada Tuhan. Justru bila kita sebutkan berkenaan syirik, kita jangan sempitkan syirik itu kita terbayang busut ke, bomoh ke, dukun ke. Itu pada konteks zaman dulu. Tapi zaman hari ini pemikiran, ideologi. Fada'auhum, maka panggillah yang selama ini kamu jadikan sebagai pergantungan, sebagai harapan penyelesaian masalah. Panggillah pada hari ini. Falam yastajibu lahum, sudah pasti yang diharapkan itu tidak akan menyahut. Tidak akan menyahut kerana di akhirat merupakan hari anania, hari keakuan. Aku, engkau. Bahkan bila kita rujuk dalam hadis yang digambarkan oleh Nabi SAW, bila manusia meminta syafaat kepada para Nabi dan Rasul, Nabi-Nabi yang terdahulu kata hari ini adalah hari aku, engkau. Yang boleh bagi syafaat kepada kita hanyalah baginda Nabi SAW. Ini kelebihan Nabi akhir zaman. Baik. Jadi dalam keadaan kita ni umat Nabi diberikan kelebihan syafaat Nabi sekalipun, di sana ada hadis yang Allah meletakkan syarat orang yang nak dapat syafaat Nabi ni mestilah orang yang ikut petunjuk dan jalan hidup Nabi SAW. Ada dalam satu hadis ketika Nabi SAW sedang membahagi-bahagikan air untuk menyelamatkan umatnya di mahsyar. Bila Nabi nak bahagikan, tiba-tiba ada kelompok di kalangan umat Muhammad yang disekat, yang dihalang oleh Allah, jangan bagi. Nabi tanya kenapa? Mereka ini bukankah umatku? Maka dijawab, sesungguhnya kamu tak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah kewafatan. Jadi ada juga umat Nabi Muhammad SAW yang tak layak menikmati syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita layak dapat syafaat. Sebab itu kau mana sekalipun hidup kita ni, Nabi, Allah, Nabi, sahabat. Allah, Nabi, sahabat. Kita jangan sama sekali skip authority ni. Jangan sama sekali skip. Kita nak bahas dari sudut warak ke, dari sudut takwa ke, dari sudut kebajikan ke, kita jangan skip 3 peringkat ni. Tengok, kalau kita nak bahaskan dari sudut zuhud, tengok Nabi punya zuhud macam mana. Dan Nabi itu maksimum zuhud. Kita jangan lebih daripada Nabi. Kalau takwa, tengok takwa Nabi itu bagaimana, diikuti dengan para sahabat. Dalam kita menjelaskan, kita memahami satu-satu konsep beragama, jangan sama sekali skip. Yang kadang-kadang jadi menyeleweng tu, ada orang yang skip. Dia nak buat konsep sendiri. Dia tak nak ikut konsep yang telah dibuat oleh para sahabat dan konsep yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita tak boleh lebih daripada Nabi. Nanti ada orang kata, oh itu Nabi dijamin syurga, kita ni kena lebih. Tak, tujuan Nabi diutuskan untuk ajar kepada kita skema beragama. Skema beragama, jangan lebih. Disebabkan itu ada hadis bila para sahabat berborak-borak bagaimana masing-masing nak memberikan komitmen kepada agama. Ada yang kata, aku nak beribadat, tak nak kahwin.
Aku nak berpuasa, tak nak buka-buka. Maksudnya tiap-tiap hari nak puasa. Nabi sekat, Nabi tegur. Nabi tegur. Nabi kata, aku Nabi tapi aku kahwin. Aku Nabi tapi aku kahwin. Aku berpuasa, ada waktu aku berpuasa, ada waktu aku tak berpuasa. Dan siapa yang melanggari sunnahku, melampaui sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Aku paling bertakwa. Aku paling bertakwa. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, Nabi telah meletakkan satu kaedah. Jangan lebih daripada aku. Jangan lebih daripada aku. Jadi kalau kita nak gunakan alasan Nabi itu dijamin syurga, memanglah. Tak, itu alasan itu tak valid. Kerana Nabi dah kata jangan lebih. Dan dari satu sudut yang lain, menggambarkan beza generasi para sahabat dan generasi kita. Kalau generasi kita nak minimum yang minimum. Para sahabat bersungguh nak maksimum. Itu beza. Sampai Nabi kena redakan, Nabi kena relax, jangan. Kalau kita relax, takkan itu pun tak boleh, takkan itu pun tak boleh. Beza lah kan. Sebab itu kita katakan generasi yang paling baik agamanya, yang paling faham agama adalah para sahabat. Jangan skip. Jangan bila kita nak cerita berkenaan zuhud ke, berkenaan takwa, kita terus skip. Tengok tok syekh tu, tengok tok guru tu. Bukan tak boleh. Boleh, tapi kena faham dulu. Kan ke asasnya Nabi dan para sahabat. Tak boleh skip. Sebab itu hari ni kadang-kadang orang bahas berkenaan konsep beragama kan. Ada yang skip. Yang jadi skip Nabi dan para sahabat itulah yang jadi sesat tu. Jadi menyeleweng. Baik. Kalau kita tengok sejarah para sahabat kan, banyak sahabat yang diredakan oleh Nabi. Antaranya cerita bagaimana cerita sahabat namanya Hanzalah. Dia mengaku munafik. Sebab apa? Dia kata, aku duduk dengan Nabi, aku sedih dengar cerita Nabi pasal syurga, akhirat, aku risau, aku sedih. Bila aku balik, aku enjoy dengan keluarga aku. Aku bergelak ketawa dengan keluarga aku. Dia kata telah munafik Hanzalah tu dia lah. Telah munafik lah aku, telah munafik. Dia mengadu dengan para sahabat. Sampai sahabat tak reti nak jawab, sahabat suruh mengadu dengan Nabi. Dan Hanzalah tak takut nak mengadu dengan Nabi. Sebab apa? Para sahabat telah mengetahui bahawasanya kalau aku bersalah sekalipun, Nabi takkan hukum aku lebih daripada kesalahan aku. Itu cerita pelik-pelik kan. Sahabat ada yang berzina kemudian mengaku dengan Nabi. Kalau kita hari ni nak ngaku sebab satu, kita takutlah. Yang kedua, orang hari ni fikir kalau aku mengadu takut-takut aku dihukum lebih daripada kesalahan aku. Ke Nabi sampai tenangkan Hanzalah. Wahai Hanzalah, gelak ketawa, santai-santai, sa'a wa sa'a. Ya Hanzalah, kejap-kejap tak apa wahai Hanzalah. Jadi itu kualiti generasi para sahabat. Tapi perangai macam kita ni ada juga yang nak minimum ni ada. Kita Arab Badui. Arab Badui ni datang dengan kuliah Nabi. Kemudian dia tanya pada Nabi, wahai Muhammad, macam mana aku nak masuk syurga? Nabi pun senaraikan amalan-amalan yang basic. Kamu beriman, solat, menunaikan zakat, buat baik dengan orang. Itu saja. Maka dia tanya, betul tak? Betul ke? Cukup itu? Betul. Kalau gitu aku nak buat tu je. Benda-benda lain aku tak nak buat. Minimal lah tu kan. Dia kalau skema dulu 50, aku nak dapat makan 50 kan. Tak nak lebih. Nabi pun bagi tahu cara itu. Kemudian bila beredar, Nabi kata dia berjaya sekiranya dia benar. Maksudnya kalau dia buat apa yang cukup syarat tu, dia buat betul-betul, maka dia masuk syurga. Itu Badui.
Di zaman ini ramai badui. Ramai badui. Sebab itu kalau nak dikatakan zaman Nabi, badui ni orang pedalaman. Orang pedalaman. Zaman hari ni badui siapa? Pada konteks hadis Nabi tu, badui itu jadi badui kerana jumpa Nabi, tanya soalan direct to the point, tanya soalan pelik-pelik, lepas tu kadang-kadang kelihatan tidak beradab dengan Nabi, kerana mereka jarang bersama dengan Nabi. Mereka duduk jauh, jarang. Jadi sebab itu ada badui yang kencing, kan? Ada badui yang tanya soalan. Datang-datang Nabi tengah mengajar terus angkat tangan. Wahai Muhammad, bila kiamat? Bila kiamat? Jadi yang membentuk karakter badui itu jadi begitu kerana mereka jarang bersama dengan sesi-sesi ilmu dengan Nabi SAW. Jadi hari ini badui kadang-kadang orang yang duduk dekat kampung tu lebih bertamadun, lebih bersopan, lebih baik agamanya berbanding kita kat bandar ni. Sebab apa? Yang jarang dengar kuliah orang bandar kadang, kan? Sebab itu perilaku badui sebagai contoh, waktu kuliah dia borak-borak, itu perilaku badui. Walaupun masjidnya dekat tengah bandar, tapi datang kuliah dia borak-borak, rasa tak bersalah. Itu badui tu. Tinggal lagi dia tak kencing tengah-tengah masjid surau. Itu badui sebenarnya. Jadi kita kena fahamlah konteks kenapa badui itu jadi begitu. Kerana jarang terdedah dengan sesi-sesi ilmu dan nasihat. Baik. Falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Sudah pastilah apa yang mereka jadikan pergantungan itu tidak mampu membantu mereka, dan kami jadikan mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Baik. Kemudian Allah katakan wara'al mujrimuna nar, dan ketika itu golongan-golongan yang berdosa, golongan-golongan yang berdosa, Allah bagi mereka ni pun nampak neraka. Fazannu annahum waqi'uha, dan mereka menyangka dalam keadaan, dalam kefahaman yakin mereka pasti akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi diperbahaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi hafizahullah rahimahullah ta'ala, ini sebagai satu bentuk seksaan kepada mereka yang berdosa. Bermaksud ahli neraka ini bukan Allah seksa dia masuk neraka baru seksa, bukan. Tapi Allah bagi tayang dulu. Allah bagi tayang dulu. Jadi menayangkan seksaan kepada orang yang bakal diseksa itu merupakan sebahagian dari seksaan. Disebabkan itu bila kita hadis Nabi kata fa'ahsinu zibha. Bila kamu sembelih dengan baik. Kenapa waktu kita sembelih binatang tu kita disuruh untuk asingkan tempat dia lepak tu dengan tempat dia disembelihkan. Jangan sembelih depan sembelih kawan dia depan mata dia. Sebab apa? Menayangkan sesi sembelihan itu merupakan sebahagian daripada seksaan. Sebahagian daripada seksaan. Maka dalam Islam ada memperuntukkan soal moral. Soal moral. Sekalipun falsafah moral ini banyak diperbahaskan oleh Barat, tapi sebenarnya Islam ada penjelaskan. Oleh kerana itu dalam kehidupan kita ada pertimbangan rasional dan ada pertimbangan moral. Sebagai contoh, kita disuruh untuk sembelih lembu, kan? Sembelih waktu raya haji, sembelih. Sembelih tu maksudnya kita bunuh dia. Bila dah bunuh tu, bunuh lah. Tak kisahlah bunuh macam mana, tapi Nabi suruh bunuh elok-elok. Bunuh elok-elok.
Sebab dalam Islam ada pertimbangan moral. Kalau kita bunuh secara tak elok, memang secara rasional ni kita tetap bunuh dia, tetapi secara moral kita menyeksa dia. Maka begitu juga yang Allah buat ke atas ahli neraka. Sebelum daripada mereka dicampakkan ke neraka, Allah bagi tayang. Fadhannu annahum waqi'uha. Maka tahulah mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Dalam ayat yang sebelum ini, kita telah dibacakan bagaimana ahli neraka itu diserahkan kitab amalan. Bila serah kitab amalan, mereka belik-belik, mereka cuak. Sebab pun tak sangka ada kitab yang merekod segala amal perbuatan mereka, walaupun sekecil-kecil amal. Jadi mereka katakan, celaka nasib kami. Tak sangka ada kitab begini. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan golongan yang masuk syurga, Allah bagi dengan diserah dengan tangan kanan. Yang paling celaka sekali, diserahkan daripada belakang. Sebelum masuk neraka, dia dah tahu dah masuk neraka. Maka walam yajidu anha masrifa. Dan ketika itu tak ada tempat lari dah. Sungguh pun begitu. Ada juga hadis yang Nabi nyatakan pengecualian kepada golongan yang jahil. Ada dalam hadis Nabi ceritakan orang yang bila ditimbang amalannya, dosanya banyak betul. Kemudian dekat timbangan kebaikan hanya ada satu catatan sahaja. Maka disoal catatan itu apa? Bila dilihat, rupa-rupanya catatan itu adalah syahadah dia semata-mata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disuruh timbang antara catatan la ilaha illallah itu dengan dosa dia yang banyak tu. Dia kata, macam mana nak selamat? Dosa banyak sangat. Takkanlah semata-mata dengan la ilaha illallah ini boleh selesai. Boleh berat. La ilaha illallah itu mengalahkan dosa. Allah tetap menyuruh supaya dia timbang. Bila timbang, la ilaha illallah itu lebih berat. Maka dengan rahmat Allah, dia masuk syurga. Hadis seperti ini ada juga sebagai harapan kepada mereka yang jahil ataupun mereka yang menjadi mangsa suasana. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan, wahai anak Adam, sekiranya kamu mati dalam keadaan membawa sepenuh bumi kesalahan, dosa banyaknya, tapi kamu mati dalam keadaan tak pernah syirik pada aku. Maksudnya apa? Jenis orang buat dosa. Sebab apa buat dosa? Sebab jahil. Sebab apa buat dosa? Sebab dia duduk dalam environment dosa. Dia jadi mangsa pada sistem. Maka dosanya banyak. Tapi dia tak pernah berlaku syirik kepada Allah. Kenapa buat dosa ni? Tahu tak dosa ni dosa? Saya tahu dosa ni dosa, tapi saya ni lemah. Suasana persekitaran memang mendorong saya buat dosa begitu. Ataupun sebab apa buat dosa? Sebab saya pun tak perasan dosa itu dosa. Negara-negara bekas komunis, berapa ramai orang Islam yang dia tak tahu arak tu haram. Dia tak tahu sembahyang. Tapi bila disebut kamu ni Islam, saya ni Islam. Jadi golongan seperti ini ada, golongan yang menjadi mangsa keadaan. Barangkali golongan seperti inilah yang diberikan rahmat oleh Allah, diampunkan dosa kesalahannya, asalkan dia ni adalah ilaha illallah. Ada juga. Cuma kelebihan ni tak kenalah pada kita, sebab tiap-tiap hari kita dengar kuliah. Kita ni macam tak ada alasan dah nak bagi alasan sebenarnya. Tak ada alasan. Sebab nanti Allah mungkin Zuhur dengan kuliah kan, Maghrib dengan kuliah, lepas tu kamu ada radio IQ, lepas tu
kamu ada TV hijrah lah, macam-macam kan. Kamu tak ada alasan untuk kata, wahai Allah, minta maaf, saya ni lalai sebab saya jahil. Tak ada alasan sebenarnya. Kurang-kurang tiap-tiap minggu dengar khutbah. Khutbah tu suruh apa? Suruh takwa, suruh taat pada aku. Tak ada alasan sebenarnya. Jadi golongan yang ada alasan ni golongan yang jenis itu. Sebab itu, sebagai contoh kan, kalau kita ingat konflik Bosnia dulu, Bosnia dengan Serb. Orang-orang Islam Bosnia, orang-orang Islam Bosnia bukannya orang Islam yang baik. Sebahagian di kalangan mereka semayang pun tak reti, minum arak. Tapi bila Islam dipijak, mereka bangkit, mereka bangun. Maka daripada jihad di Bosnia itulah menyebabkan sebahagian daripada orang Bosnia yang asalnya jahil jadi makin dekat dengan agama, sanggup gadai nyawa sebab agama. Macam tu juga kadang-kadang orang kita bila agama Islam dihina, dia marah betul. Sampai-sampai dia marah, dekat tangan ada rokok. Jangan menghina agama kami. Tangan ada rokok, lepas tu dekat sini ada gelang besar kan. Ada gelang besar. Ini jenis geng-geng pek selempang kan ni kan. Geng ayah ada ke apa benda kan. Sekali kita tengok, sayang Islam apa benda. Rokok pun tak boleh nak lepas. Sayang Islam macam mana. Tapi kalau kita faham betul-betul, dia ni lahir daripada keluarga mana, environment hidup dia bagaimana, mak ayah dia bagaimana, penempatan dia bagaimana. Tapi bila orang pijak agama dia, dia marah betul-betul. Marah tu bukan marah buat-buat, marah betul-betul. Sampai kononnya sanggup gadai nyawa kan. Sebab apa? Ada balance iman tu ada. Balance iman tu ada. Jadi orang seperti inilah mudah-mudahan ada kelebihan tu. Jadi kita jangan mudah-mudah kata tak guna, kata sayang Islam. Tak. Rasa marah bila Islam ditindas tu, itu iman. Itu iman. Dia punya dosa tu letak tepi. Itu cerita lain. Itu akaun lain. Tapi bila rasa sakit hati orang kacau Islam, dia marah. Itu iman. Iman tu ada nilainya di akhirat. Jadi kalau kita tengok orang Islam di negara-negara luar lagi tu, tak reti semayang apa semua. Tapi bila orang jajah negara dia, dia bangkit dengan jihad. Dia jahil main jahil. Mudah-mudahan orang seperti itu dapat kelebihan. Kelebihan yang disebutkan dalam hadis tadi. Asalkan tak berlaku syirik. Lainlah kalau kenapa tak semayang? Mana ada semayang? Itu syirik. Maksudnya Allah kata A, kita bantah, kita kata B. Itu syirik. Ini jenis kenapa tak semayang? Biasalah Ustaz, saya ni maksudnya malas. Malas lain cerita. Baik. Jadi tak rugi sikit pun kita doakan orang lain masuk syurga. Tak rugi sikit pun. Dan syurga tu bukan sempit kan? Falam yastadi annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Jadi walam yajidu anha masrifa, tidak ada tempat lepas. Tak boleh nak elak diri, melainkan semuanya mesti diperhitungkan oleh Allah. Cuma dalam perhitungan Allah itu, dalam penghakiman Allah itu, ada kes-kes yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam cerita-cerita tadi. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal. Sesungguhnya kami telah huraikan dengan pelbagai cara di dalam Al-Quran untuk umat manusia. Antara cara Allah menjinakkan manusia untuk menikmati Al-Quran adalah dengan penceritaan-penceritaan, kisah-kisah. Faqsusil qasas. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah Al-Quran.
Sebenarnya dalam pertemuan yang lepas, tak silap, kita telah bahaskan sebenarnya isi kandungan Al-Quran ni isi kandungan yang sangat berat. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Isi kandungan yang sangat berat. Kira kalau bahasa kita hari ni, isi kandungan Quran ni lebih tinggi daripada PhD ni. Kita mengaji Quran ni lebih tinggi daripada PhD. Sebab Al-Quran ni syarat dengan falsafah hidup. Cuba kalau kita buat kuliah kita jadual setiap hari Rabu, minggu kedua kuliah falsafah pemikiran. Siapa nak datang? Falsafah akan jadi pening. Sedangkan Quran ni syarat dengan falsafah. Syarat dengan falsafah. Sebab itu siapa yang mengaji peringkat tertinggi dipanggil sebagai doktor falsafah. Sebab apa? Setiap bidang ilmu itu yang tertinggi adalah falsafah ilmu. Falsafah ilmu. Al-Quran syarat dengan falsafah. Tapi bagaimana Allah meringankan persembahan Al-Quran itu supaya orang yang tak masuk sekolah pun boleh faham Quran. Dengan apa? Dengan misalan-misalan, dengan contoh-contoh, dan sebagian contoh itu adalah dengan kisah-kisah. Allah cerita berkenaan dictatorship. Allah cerita berkenaan kapitalisme, kerangka-kerangka itu. Allah cerita berkenaan materialisme. Allah cerita berkenaan kalau politik Machiavelli kan. Tu kalau baca politik Machiavelli, tarifnya sekian-sekian, kan serabut. Tapi bila kita dengar cerita kezaliman Firaun, kita faham. Jadi Al-Quran ini Allah kemukakan dengan bukan persembahan buku teks, tapi buku cerita yang diolah perkara yang berat jadi ringan untuk dihadam. Maka sebab itu kejayaan bagi seorang pendidik, dia boleh mengajar dia boleh mengajar pengajaran ilmu setinggi-tinggi ilmu supaya boleh difahami oleh serendah-rendah orang. Inilah peranan Al-Quran. Ada pun yang jadi hari ini, benda tu mudah kan, kita buat jadi susah. Sekali pening kepala kan. Sepatutnya benda yang susah tu kita olah supaya jadi mudah difahami. Baik. Jadi Allah katakan Quran ini dipersembahkan dengan pelbagai cara untuk difahami. Kadang-kadang Allah suruh tengok binatang, kadang-kadang Allah suruh tengok alam semesta, kadang-kadang Allah suruh faham cerita orang terdahulu. Dan Allah sangat mengetahui manusia memang suka dengan cerita. Kalau tak, TV tak laku. Kan? Dan inilah yang menyebabkan dakwah Nabi berjaya, sebab orang ketagih duduk dengan Nabi. Asal duduk dengan Nabi Nabi cerita kaum Nabi Lut, kaum yang terdahulu. Dan orang-orang Arab sangat suka waktu itu, menyebabkan musyrikin Quraisy rasa terancam dengan perkembangan dakwah Nabi. Suka dengan cerita. Baik. Cuma kita ini, persepsi kita, bila cerita Quran, ini cerita waktu sekolah-sekolah dulu je. Sekarang ni kita nak dengar benda-benda yang tinggi. Tapi hakikatnya banyak kisah-kisah Al-Quran yang kita belum lagi terdedah sebenarnya. Terlalu banyak. Baik. Allah katakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu makhluk yang suka berbantah-bantah. Dalam satu riwayat, Nabi SAW kejutkan menantu dia, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kejutkan apa? Kejutkan tahajud. Ni dah dapat bangun tu je tu kan. Kejutkan tahajud. Bila kejut tahajud, bangun. Sayyidina Ali kata, nak buat macam mana wahai Rasulullah? Kalau Allah bangkitkan aku bangkit. Kalau Allah tak bangkitkan aku, nak macam mana? Sayyidina Ali bagi alasan gitu. Nabi pun berpaling. Tak marah, tak apa. Sebab benda tu sunat. Tapi Nabi kata,
wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang suka macam tu. Ada Nabi ini riwayat yang menarik kan? Jadi bila Nabi ingatkan, memang kita kalau kita mengaji usul fiqh, agama kita jadi senang. Maksudnya apa? Bila benda sunat, ia tetap sunat. Kita tidak boleh caci ataupun menghukum orang pada perkara sunat, kerana takrif perkara sunat itu adalah perkara yang apabila dibuat, dipuji dan memperolehi pahala. Siapa yang tak buat, tak dapat pahala, tapi tak boleh nak dikeji. Tak boleh nak dikeji. Jadi sunat ini hanya boleh dikemping. Tapi kalau orang tak nak buat, kita tak boleh pandang slack dengan dia. Ni nak Ramadan dia kan, kita kena faham solat tarawih tu sunat. Jangan bergaduh sebab solat tarawih. Solat tarawih tu sunat. Ini bergaduh sebab 8.20. Tak bergaduh 8, padahal solat tarawih tu sunat. Dan kadang-kadang, tak solat tarawih ke? Solat tarawih tu sunat kan? Mana tahu dia lebih selesa solat tarawih kat rumah ke apa. Jadi interaksi sesama kita ni jadi mudah kalau kita faham beza takrif antara wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi bila Nabi bagi galakan kepada menantunya, Sayyidina Ali, bangunlah solat tahajud. Sayyidina Ali bukan tak bangun, Sayyidina Ali bangun. Dia bangun, tapi Sayyidina Ali kata, itulah macam mana kan, kalau bangun tak bangun kan. Nabi pun berpaling, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itulah perangai manusia memang macam itulah kan. Nabi pun beredar kan. Kalau kita jadi Sayyidina Ali, alamak sentap lah kena ni sentap ni. Sebab yang cakap tu Nabi, bukan sekadar pak mentua dia, Nabi kan. Tapi ini tidaklah menyebabkan Sayyidina Ali itu jatuh standard dia. Membuktikan Sayyidina Ali ni manusia, manusia sama macam kita. Baik, jadi rasa sekali itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.